wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk cara mengatasi kemiskinan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 ahli kumpulan, iaitu Nurul Farah Natasha, Nurul Iza Atira, Nur Siti Syira Syafila, Akmal Nazari, Muhammad Syafiq, saya sendiri Nur Syaira binti Abdul Samad, dan Aiman Haris. Untuk poin saya yang pertama, saya akan menerangkan pengharaman riba. Bagi mengatasi kemiskinan ialah dengan cara mengharamkan riba. Perlu diingat Rasulullah SAW melarang keras umat Islam menerapkan amalan riba ini kerana amalan riba boleh membantutkan pertumbuhan ekonomi, menjadikan orang miskin bertambah miskin, orang kaya lebih kaya, dan memudaratkan orang miskin. Sekian, terima kasih. Siti Jurida binti Ahan dari MSU Sabah. Penyelesaian kemiskinan dalam Islam yang kedua ialah mengurus kewangan dengan baik. Hal ini kerana kita mudah mencapai kestabilan kewangan jika kita merancang dan mengurus kewangan dengan berhemah. Selain itu, kita juga dapat mencapai status kewangan yang stabil. Sudah pasti hidup kita terjamin dan masalah berkaitan kewangan dapat dikurangkan. Dan akhir sekali, boleh memenuhi keperluan perbelanjaan. Jika kita merancang kewangan dengan teliti, dengan mudah, uang sentiasa cukup untuk keperluan pembelanjaan tanpa perlu risau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriza Tira, saya daripada MSCC Sabah. Penyelesaian kemiskinan dalam Islam yang ketiga ialah zakat. Zakat adalah istilah kewangan Islam yang merujuk kepada kewajiban seseorang individu untuk menderma sebahagian harta tertentu setiap tahun untuk tujuan amal. Zakat adalah wajib bagi semua umat Islam di kebanyakan negara dan dianggap sebagai satu bentuk ibadat. Zakat dapat membantu kemiskinan di Malaysia. Sebagai contoh, apabila menjelang bulan Ramadan, zakat dapat meringankan beban bagi orang yang memerlukan. Assalamualaikum, saya Aiman Haris bin Syaful Aziz daripada kos DPG. Saya hari ini akan bercerita tentang Ihya Al-Mawad. Ihya Al-Mawad terdiri daripada dua kata, iaitu Ihya dan Mawad. Ihya apabila diterjemahkan bermaksud menghidupkan, manakala Mawad berasal daripada maut yang bererti mati atau wafat. Maksud Ihya Al-Mawad dari segi bahasa ialah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ini dapat disimpulkan sesuatu yang bermanfaat setelah yang telah mati dibawa kembali kepada kehidupan seharian. Maksud membawa kepada kehidupan ialah meletakkan sebidang tanah supaya dapat digunakan oleh individu serta masyarakat dan memperoleh hak milik ke atasnya. Dengan kata lain, menghidupkan tanah yang mati ialah dengan memanfaatkannya dengan cara apa sekalipun yang membolehkan tanah tersebut hidup. Apabila tanah tersebut hidup, ia mestilah dengan adanya usaha seseorang yang boleh menghidupkan tanah tersebut seperti tanah itu miliknya. Pengertian Ihya Al-Mawad menurut pendapat tokoh Hasbulah Bakri, Syekh Shibab Al-Din Qalyubi wa Umairah Sulaiman Rasjid dan Idris Ahmad adalah berbeza. Hasbulah Bakri berpendapat Ihya Al-Mawad ialah tanah yang dihidupkan oleh seorang yang bererti tanah itu akan menjadi milik orang yang menghidupkan tanah tersebut. Sedangkan menurut Syekh Shibab Al-Din Qalyubi wa Umairah, Ihya Al-Mawad bermaksud menyaburkan tanah yang tidak subur. Seterusnya, menurut Sulaiman Rasjid, Ihya Al-Mawad adalah membuka tanah baru, yakni tanah yang belum dikerjakan oleh siapa pun, yang membawa maksud tanah itu tidak dimiliki oleh seseorang atau tidak diketahui pemiliknya. Manakala Idris Ahmad mendefinisikan Ihya Al-Mawad adalah dengan memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun sawah dan lainnya. Ini dapat disimpulkan dengan kata lain, menghidupkan tanah yang mati adalah seseorang itu dapat memanfaatkan tanah untuk keperluan apapun. Sehinggakan menghidupkan tanah tersebut, yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah itu, bererti usaha seseorang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akmal Nazari bin Azlan. Saya pelajar di PG daripada Seremban. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam Islam dengan cara menyalurkan bantuan kepada si miskin. Antara individu yang boleh menyalurkan bantuan kepada yang si miskin adalah kaum kerabat. Kaum kerabat adalah waris yang mempunyai hubungan dengan si miskin tersebut. Antara cara untuk memberikan bantuan adalah dari segi kewangan, tempat tinggal ataupun kemudahan. Jika waris tidak mampu untuk memberikan bantuan atau memberikan sebarang kemudahan kepada si miskin, maka kewajipan tersebut akan berpindah kepada Baitul Mal. Ini kerana fakir dan miskin merupakan sebahagian daripada golongan asnaf zakat. Mereka boleh menerima bantuan daripada agihan zakat yang diberikan oleh mana-mana pusat zakat. Jika Baitul Mal tidak mempunyai harta ataupun kewangan untuk diberikan kepada si miskin, maka tanggungjawab itu akan jatuh kepada seluruh umat Islam yang berada di sekelilingnya. Ini kerana umat Islam perlulah mengambil berat tentang saudara sesama Islamnya yang sedang berada dalam kesusahan. Tidak kira sama ada kesusahan dari segi kewangan ataupun kemudahan dan sebagainya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ada dinyatakan bahawa bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Syirah Syafila binti Jeli. Saya dari branch MSUC Sabah mengambil diploma pengurusan. Hari ini saya akan bentangkan mengenai menyediakan peluang pekerjaan. Negara juga berperanan dalam menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi bagi membolehkan setiap warganya mencari rezeki. Seterusnya, kerajaan perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan khusus untuk generasi muda yang bukan sahaja dapat bertahan tetapi pada masa yang sama berpotensi berkembang maju dalam dunia global yang berdaya saing. Hanya dengan pekerjaan yang lebih baik, maka generasi muda akan berkembang maju dalam dunia kompetitif. Membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat juga menjadikan industri pembuatan berintensif, buruh diberikan di luar bandar untuk mencipta banyak peluang pekerjaan. Kadar pengangguran luar bandar boleh dikurangkan dan pendapatan per kapita masyarakat meningkat, taraf hidup dan kualiti hidup bertambah baik serta dapat membasmi kemiskinan. Bantuan kaum kerabat mestilah mereka yang mempunyai hubungan waris kepada individu yang berstatus miskin tersebut. Firman Allah SWT dan kewajipan ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruh. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesenggaran kerana anaknya dan sedangkan seorang ayah kerana anaknya, dan waris juga berkewajipan demikian. Seperti yang dikatakan di surah Al-Baqarah, waris adalah orang yang berhak menuntut atau mendapatkan harta dalam hal faraid sekiranya seseorang meninggal. Sekiranya tiada kerabat atau waris ataupun tidak berkemampuan untuk menanggung nafkahnya, maka kewajipan tersebut berpindah kepada Baitul Mal. Baitul Mal adalah pembedah negara yang di agama Islam. Melalui bahagian agihan zakat, fakir dan miskin merupakan sebahagian daripada golongan asnaf zakat. Nama saya Nurul Farah Natasha binti Abdul Rahim dari MSUC Sabah. Yang saya ingin bentangkan adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah masalah kemiskinan merupakan satu masalah yang sangat terpencil kerana kebanyakan masalah kemiskinan biasanya dikaitkan dengan masyarakat
dan juga penduduk-penduduk yang ada di negara ini. Namun begitu, kebanjiran penduduk dan warga asing yang berhijrah di kawasan bandar telah menyebabkan pertambahan kepada golongan miskin di kawasan bandar. Menyadari masalah ini, kerajaan telah pun mengambil pelbagai langkah untuk membasmi kemiskinan bandar ini. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan program pembasmian kemiskinan ini, pihak kerajaan dan juga pihak-pihak lain menempuhi banyak cabaran dan rintangan untuk menjayakan suatu program itu. Dalam tajuk ini, pembasmian kemiskinan dalam Islam adalah, walaupun pembasmian ini dalam kalangan masyarakat bandar ini tidak dapat ditangani sepenuhnya, namun hasilnya dapat kita lihat dengan jelas, yaitu jumlah penduduk miskin dalam bandar ini berkurangan. Penduduk kini mampu bersaing dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka dengan bantuan yang telah diberikan. Mereka juga mampu untuk hidup dengan lebih selesa di rumah-rumah kos rendah yang disediakan oleh pihak kerajaan dan swasta dan menikmati kemudahan-kemudahan asas yang lengkap dan juga selesa. Kita juga perlu memupuk nilai Islam yang tulen di mana amal soleh yang banyak serta akhlak yang baik adalah kayu ukur kejayaan seseorang individu atau masyarakat dan bukannya kekayaan material semata-mata. Kami dari kumpulan 4, sekian, terima kasih.